Baik, Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar Tim Seram. Malam ini bersama saya lagi Pak Do di dalam Tim Seram, yang mana di sini Pak Do akan ketengahkan beberapa kisah seram yang Pak Do terima daripada para pengirim. Suka Pak Do ingatkan kepada anda semua bahawa semua kisah yang Pak Do ketengahkan di sini hanya hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub dan menjadikan ia sebagai ikut-ikutan. Kisah yang pertama yang Pak Do akan bacakan di sini adalah kisah mengenai satu keluarga yang pergi berkelah di kawasan air terjun yang terletak di Terengganu. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah ini pada terima daripada salah seorang pengirim yang ingin namanya dikenali sebagai Muiz, bukan nama sebenar. Katanya di sini, Assalamualaikum Pak Do dan Tim Seram. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada Pak Do kerana sudi ketengahkan kisah yang ingin saya kongsikan di sini. Yang mana Pak Do, kisah saya ini adalah kisah ketika saya berkelah di satu tempat perkelahan air terjun yang terkenal di Terengganu, iaitu di Latar Tembakah. Yang mana kalau tersilap Pak Do, tempat ni adalah tempat air terjun yang mana air terjunnya mempunyai 5 tingkat. Pada 5 tahun yang lepas, family saya datang berempat untuk berkelah di sini, iaitu saya, isteri saya dan 2 anak perempuan saya. Yang sulung berusia 9 tahun dan yang kecil pula berusia 7 tahun. Saya sekeluarga sedang berkelah di air terjun tingkat yang ketiga katanya. Hanya saya sekeluarga sahaja yang berkelah di situ. Tiada orang lain yang ada. Sedang asyik kami semua bermain air. Anak saya iaitu kakak yang berusia 9 tahun keluar dari dalam air dan menuju ke tempat terhidang makanan. Kak, dah nak naik ke? Anehnya Pak Do, kakak tanpa menghiraukan panggilan saya, dia terus berjalan bersendirian dan makan sambil kami semua yang lain masih berseronok mandi-manda. Ketika itu saya masih belum merasakan apa-apa yang aneh Pak Do. Tambahan pula, air terjun di situ sangat dingin dan kami semua sedang menikmati kedinginan air tersebut, katanya di sini. Selang beberapa tika Pak Do, isteri saya mula berasa lapar. Bang, saya naik dulu ya bang, lapar lah bang. Abang tak nak makan lagi? Tak apalah, saya nak teman adik jap. Adik ni macam tak nak naik lagi ni, saya nak teman adik main jap, katanya Muiz kepada istrinya. Pak Do, isteri saya mula bergerak ke tebing untuk menikmati makanan. Sedang saya bermain air dengan anak bongsu saya, tiba-tiba saya terdengar jeritan daripada isteri saya. Alung! Alung! Pak Do, jeritan tersebut sepertinya isteri saya sedang mencari di mana keberadaan kakak. Terdengar saja isteri saya yang memekik Pak Do, melaung nama anak saya. Saya bergegas menuju ke tebing bersama anak perempuan saya yang berusia 7 tahun. Alung hilang ni, Alung hilang ni. Alung hilang dia bang. Alung tak ada. Isteri saya dalam keadaan panik dan mulai resah.
Saya lekas Pak Dok melilau mencari kelibat anak sulung saya itu kiri dan kanan. Along? Along? Pertama-tamanya mata saya akan melilau di sekitar kawasan yang berair. Memang tak ada kelibat anak saya di kawasan air. Saya bergegas mencari anak saya di beberapa kawasan sehingga hampir masuk ke dalam belukar yang berdekatan, katanya. Dekat hati saya kuat mengatakan dia perlu lihat di kawasan air terjun yang bertingkat 4. Sekelasnya saya naik ke tingkat 4 walaupun jalan curam dan berbatu, katanya. Saya tetap kuatkan semangat untuk mencari anak saya. Para pendengar Tim Seram, apabila Muiz tiba di satu kawasan yang berhampiran dengan air terjun di tingkat 4, Muiz melihat sosok tubuh seperti anak perempuannya sedang berjalan perlahan menuju ke kawasan hutan. Long! 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 Berkali-kali saya memanggil, barulah anak saya berhenti berjalan dan berpaling ke arah saya. Wajah anak saya terpinga-pinga melihat saya yang sedang bergegas mendapatkannya. Long, kamu nak ke mana ni, Long? Risau ayah dibuatnya. Ada kakak tu, dia panggil suruh ikut. Pak Dok, dengar sahaja jawapan daripada mulut anak saya, meremang bulu roma saya, Pak Dok. Saya melilau ke hadapan, kiri dan kanan mencari kelibat wanita yang dimaksudkan olehnya. Yang anehnya, para pendengar, Muiz memang tak nampak sesiapa pun yang berada sekitar dengannya. Wah, agak seram ya. Saya membawa Along kembali ke tempat ibu dan adik. Wajah Along kelihatan resah seperti tak mahu pergi dari kawasan di mana saya sempat mendapatkannya tadi. Kerana berasa tidak sedap hati, Pak Dok, saya selekasnya mengarahkan isteri saya berkemas dan tinggalkan kawasan air terjun itu dengan segera. Ya Allah, Along, awak pergi mana? Risau tahu tak? Dah. Sekarang ni awak tak cakap banyak. Awak kemas semua barang-barang kat sini, kita balik, kata saya kepada isteri saya. Para pendengar Tim Seram, ketika di dalam kereta, saya bertanya Along berkali-kali, terutamanya tentang kakak yang dimaksudkan olehnya tadi. Lama juga, Pak Dok, untuk Along mengambil masa untuk dia bercerita, sehinggalah tiba di satu kawasan, barulah anak sulung saya itu bercerita. Katanya, tak, tadi masa Along tengah makan, kakak tu dia duduk jauh sikit. Lepas tu dia macam lambai-lambai. Lepas tu dia lambai-lambai tangan dia dan tersenyum, macam dia nak ajak Along main. Jadi Along bangunlah ikut kakak tu. Cerita anak sulung saya. Tanya, kakak mana, Long? Tanya isteri saya. Alah, kakak yang pakai jubah tadi. Tapi kesian dia, mak. Jubah dia koyak. Lepas tu kan ada macam warna-warna merah kat jubah dia. Warna merah kat jubah? Darah ke? Terluncur dari mulut isteri saya. Serta merta, Pak Dok, roma mereka meremang, katanya di sini. Tadi kan, mak, kakak tu muka dia pucat. Lepas tu rambut dia panjang dan macam tak terurus rambut dia. Ada kesan macam merah kat muka dia. Lepas tu jubah dia kusam, koyak-koyak. Kesian lah, mak, tengok dia tadi. Cerita anak saya kepada isteri saya. Saya dan isteri terdiam, Pak Dok. Pulang ke rumah, saya dengan segera memanggil ustaz untuk berubat serta memulihkan semula semangat anak saya. Malah
meminta ustaz menutup hijab yang terselak pada mata anak saya. Jadi itu sajalah kisah yang Pak Do kongsikan kepada anda semua. Lagi sekali Pak Do ingatkan kepada anda semua bahawa semua kisah yang Pak Do ceritakan ini tiada satu pun bukti yang dapat mengesahkan kisah ini. Jadi jangan terlalu taksub dan menjadikan ia sebagai ikut-ikutan. Assalamualaikum dan salam serah. Radio Separa,